usia jodoh dan juga rezeki. Usaha janganlah mengalah, yakini rezeki tanpa indah. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Gitukan usaha, bulatkan kemauan, ayo bersama jiwa ini auramu. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Gitukan usaha, bulatkan kemauan, ayo bersama jiwa ini auramu. Ayo bersama jiwa ini auramu. Ayo bersama jiwa ini auramu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM yang JM kasihi, lagi JM JM sayangi. Apa khabar semua sahabat-sahabat JM di IG, di TikTok dan juga di Facebook. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana hari ini kita masih lagi diizinkan bersama-sama dengan JM pada pagi ini setiap hari dari hari Isnin sehinggalah hari Isnin sehinggalah bila sehingga Jumaat, setiap hari. Okey, Sabtu Ahad JM tak ada. JM ada hari Isnin dan juga hari hingga hari Jumaat. So alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Okey, so alhamdulillah ya. JM doakan semoga kita semua dalam rahmat serta dakapan kasih sayang Allah di pagi Jumaat yang indah, di pagi Jumaat yang penuh dengan kehebatan, keindahan ya. Ya Allah, perlihatkan kepada kita dengan langit yang cantik, yang membiru, awan yang berkepul-kepul, Masya Allah ya. Hebatnya Allah ya, hebatnya Allah memberi hebatnya Allah memperlihatkan keagungan dia ya, memperlihatkan. Nak kena restart dulu. Oh, nak kena restart dulu. Oh, yang kat sinilah. Okey. So, alhamdulillah ya, Allah memperlihatkan kepada kita keindahan dia, kekuasaan dia, kecantikan dia, kesempurnaan dia. Ya, jadi Allahu Akbar ya. Bila kita melihat ya, bila kita memandang langit, bila kita memandang apa yang Allah tumbuhkan dekat bumi ya, sebenarnya sebenarnya dia memberi kesedaran kepada kita, tahu ya, dia seolah-olah dia memberitahu kepada kita yang mana tak ada siapa pun yang boleh buat langit dan juga bumi kecuali dia. Macam tu ya. Jadi bila kita melihat langit, bila kita melihat bumi, bila kita melihat persekitaran kita, seolah-olah peringatan ya, seolah-olah dia memberi peringatan kepada kita semua. Allahu Akbar. Kadang-kadang benda yang sekecil itu pun kadang-kadang kita tidak
tak apa tak ambil bukan tak ambil kisah lah, macam memandang sesuatu apa yang ada di sekeliling kita ni dengan hanya pandangan sahaja, pandangan biasa tapi bila kita melihat dengan pandangan mata hati dan jiwa kita, subhanallah kan, tak ada siapa pun yang boleh buat, kita hanya mampu melihat. Hanya mampu melihat. Bila kita tengok langit tu, Masya Allah, macam mana langit tu ditongkatnya kan, sehingga tidak jatuh kepada kita. Macam mana awan tu kan di awang-awangan kan, macam mana tu kan. Allahu Akbar, itulah kekuasaan, itulah kebesaran yang Allah perlihatkan kepada kita. Jadi lihat dengan mata hati, dengan hati dan jiwa kita, perhalusi, insya-Allah kita akan merasainya. Okeylah. Okey, hari ni bersama dengan JM. Bersama dengan JM buat baik kepada ibu bapa. Kenapa topik ni sangat-sangat JM nak cakap hari ni? Hari ni hari Jumaat lagi. Okey, sebelum JM nak memulakan bicara JM, perkongsian JM pada pagi ini, JM minta kepada anda semua tolong sharekan video JM ini. Semoga ianya memberi manfaat, memberi inspirasi, memberi motivasi kepada sahabat-sahabat kita dekat luar sana. Bagi anda yang tak bersama dengan JM live pada pagi ini, tak mengapa. Pastikan anda semua tekan button share. InsyaAllah nanti bila free nanti anda boleh tengok balik. Dan mana yang terlepas live JM setiap hari Isnin sehingga Jumaat, okey, anda boleh subscribe di YouTube Aura Rezeki Malaysia. Banyak sangat banyak sangat tajuk yang JM kupaskan. Jadi boleh tengok balik sebagai rujukan kita. Kadang-kadang kita ni macam JM sendirilah, belajar kan, belajar sekali tak faham. Jangan kata belajar sekali kita boleh faham, kita boleh pandai. Tak. Kita kena berkali-kali, berkali-kali, insya-Allah. Allah bagi kefahaman dekat kita. Jadi tengoklah berkali-kali JM punya live, tengoklah berkali-kali, banyak sangat tips yang JM kongsikan. Sebenarnya JM berkongsi ilmu ni bukan berkongsi ilmu pun, sebab JM tak adalah ilmu, tak adalah kan. Ini just JM berkongsi inspirasi sebenarnya, berkongsi cerita melalui pengalaman JM sendiri. JM bukan coach, JM bukan sifu, JM bukan doktor, profesor ke apa, bukan. JM adalah wanita biasa je seperti anda semua, yang bercerita melalui perjalanan kehidupan JM. Mungkin perjalanan kehidupan JM ni kan, mungkin ada sikit tak banyak, mungkin ada ada berkait dengan perjalanan kehidupan anda, insya-Allah. Mungkin JM tak tahu, mungkin ada di antara anda yang lebih lagi teruk, lebih lagi dahsyat ujiannya yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada anda. Mungkin ada lebih hebat lagi daripada apa yang Allah beri cabaran, beri ujian kepada JM. Pastinya yang dekat luar sana sahabat kita lagi teruk mungkin ujiannya. Jadi insya-Allah perkongsian JM ini perkongsian daripada pengalaman JM sendiri. Okey, sebelum kita nak mulakan, baiklah kita sama-sama nak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ambil barakahnya hari Jumaat ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah angkat dan makbulkan, supaya semoga apa yang kita lakukan ni Allah pandang usaha kita, Allah suka, dan Allah suka apa yang kita lakukan, insya-Allah. Okey, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, yang mana diri kita sendiri, ya Allah, anugerah daripada Allah kan. Kalau kita tengok, kita ada mata yang cantik, kita ada hidung yang cantik, kita ada mulut, kita ada telinga yang boleh mendengar, kita ada tangan, kulit kita cantik, halus, kita nak kira bulu roma kita pun tak boleh kan, masya-Allah. Kejadian-kejadian yang Allah perlihatkan kepada kita, yang Allah beri kepada kita ni, Allah kan, tak tahulah macam mana nak cakap kan. Okey, jadi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Lepas tu kita sedekahkan Al-Fatihah untuk kedua ibu bapa kita. Mungkin ada yang sama ada
ada ibu bapa kita masih ada ataupun tak ada, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk saudara mara kita, saudara mara kita, adik-adik kita, anak-anak kita, suami serta isteri kan, dan juga untuk semualah. Okey. Untuk semualah untuk sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, mungkin untuk pelanggan-pelanggan kita, untuk pelanggan-pelanggan kita dan juga untuk semua umat Islam maupun hidup ataupun meninggal dunia. Ambilkan dada tisu satu. Okey. So kita mulakan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Okey, yang mana ada di antara anda yang dekat sini, mungkin ada ustazah, ada yang mengajar semua kan, mungkin mana yang mendengar Fatihah JM tadi, sekiranya salah, silap, ada kesilapan dekat situ daripada segi bacaannya, tolong tolong bantu JM lah untuk perbetulkan Okey. Alright, okay. So hari ini tajuknya adalah buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Masya Allah, tajuk yang sangat ringkas hari ini JM nak bawakan. JM tak nak bagi anda stres, Ya Allah, kan. Okay, sebelum tu izinkan JM untuk JM perkenalkan diri. Minta maaf JM tak nampak siapa yang ada dekat Facebook sebab laptop JM ni tak tahu, tak boleh nak baca komen pula kan. Okey. So izinkan JM untuk perkenalkan diri JM. Okey, nama JM adalah JM Iswan. Okey, nama panggilan JM boleh panggil saja JM. Okey. JM berusia 44 tahun. Dan anak bongsu daripada 14 orang adik-beradik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Berasal daripada Banteng, Selangor dan kini menetap di Bangi. Okey, pejabat juga ada di Bangi, rumah di Bangi. So menetap di Bangi sudah daripada tahun 96 JM menetap di Bangi sehingga hari ini alhamdulillah. Okey, dah beli rumah juga dekat Bangi, dah beli bangunan perniagaan di Bangi juga. Okey, alhamdulillah. Okey, right. Okey, JM juga adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. Alhamdulillah, dah 7 tahun dah JM mengasaskan produk Aura Rezeki ni, yang mana ada lebih kurang 36 rangkaian produk keluaran Aura Rezeki yang kesemuanya adalah berasaskan garam bukit. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mana yang baru berkenalan dengan JM, okey, boleh juga follow JM di Facebook JM. Okey, JM Iswan, ataupun di IG tak berapa sangat aktif lah, tapi adalah JM update lah kan. Cuma mungkin kadang-kadang ada yang komen apa semua kadang lambat JM reply. Yelah kan, sebab JM tak ada PA tau. PA nak buat tu semua, nak jawab komen apa semua. Kita lah yang, yelah, maksudnya dengan kerja hakiki, kerja pejabat lagi, dengan sebagai seorang pengasas, nak kena selalu nak bagi motivasi, semangat pagi-pagi kepada anak-anak tim kan. Kadang-kadang ya Allah, masa tu, tapi insya-Allah masa kita sama je 24 jam insya-Allah masa itu juga masa kita boleh urus insya-Allah. Kita uruskan masa. Kadang-kadang kita rasa kita sibuk sangat, sebenarnya kita tak mengurus masa dengan betulnya kan. Okey, hari ni tajuknya buat baik kepada kedua ibu bapa. Sebelum tu JM tak habis lagi. Okey, perkenalkan diri JM. Okey, JM berpengalaman dalam dunia perniagaan, serius dalam dunia perniagaan, bermula daripada tahun 2003
Sebelum tu ada jugalah sebelum kahwin ya, sebelum kahwin JM juga involve lah juga dalam perniagaan. Just nak mencuba-cuba, mencuba-cuba kan. So tahun 2003 yang paling serius JM buat. So ketika itu banyaklah yang JM achieve ya, sebab JM antara orang yang JM tak boleh buat banyak benda dalam satu masa. Itu kelemahan JM. Sebab tu kita kena tahu kelemahan kita ya. Kita kena tahu kelemahan kita kat mana. Jadi bila JM tahu kelemahan JM adalah bila buat banyak benda dalam satu masa, dia akan jadi keliru, confused. Dia akan confused dan mana nak mulakan? JM akan bila buat banyak benda dalam satu masa, bila kita nanti banyak benda kita buat yang ni tertinggal. Bila buat yang tu tertinggal. Jadi JM dah tahu dah kelemahan JM kat situ. So kita perbaiki. JM fokus satu-satu bila buat. Sebab tu bila tahun 2003 yang mana ketika itu JM buat bisnes, ya Allah, bisnes ketika itu anda semua kan bisnes yang face to face tau. Jumpa orang, jumpa buat appointment, buat call, tak ada WhatsApp tau. Tak ada messenger, tak ada apa, Facebook pun tak ada. Call tau. Call ni gunakan suara kita. Assalamualaikum, nak jumpa. Macam tu kan. Nak buat apa jumpa ni? Macam-macam lah kan. Pandailah kita nak menjawabnya kan. So ketika itu macam itulah cara apa ni proses perniagaan berjumpa dengan orang kan ketika itu face to face. Lalu JM akan ingatkan setiap hari lah, setiap pagi kan. JM tahu mungkin ada di antara anda yang tak pernah join JM punya talk kan setiap pagi. So sebab tu JM selalu ulang. Kalau dulu buat bisnes, ya Allah kan, nak pakai cantik-cantik lagi kan. JM cakap kan, ketika itu duit pun tak ada kan. Gincu pun kadang-kadang dah habis dekat gincu ni dah habis dah. Nak korek-korek tu kan, nak pakai juga gincu kan. Sebab apa? Sebab nak nampak penampilan menarik kan. Tak naklah pucat aja kan. Lepas tu naklah pakai bedak apa semualah kan. Kadang-kadang dulu tak adanya BB cushion tu, tak ada. Boleh ke? Tapi tak nampak. Okay. So tak adanya BB cushion tu tak ada dulu. Dulu pakai bedak apa? Bedak batu, bedak nyonya. Tahu tak bedak batu, bedak nyonya? Bedak batu tu yang gambar nyonya tu. Kan bedak batu. Dulu arwah mak JM memang pakai yang tu je lah, bedak batu. Bedak batu itu je yang pakai, cantik kulit dia. Kulit dia cantik. Bedak batu je yang dia pakai. Lepas tu kalau dulu ya Allah nak pergi jumpa klien ni kan. Nak pergi jumpa klien, Allahu Akbar kan. Nak jaga penampilan, baju yang cantik. Taklah mahal, memang tak ada yang mahal pun. Tapi sekurang-kurangnya kemas kan. Sekurang-kurangnya kemas. Bau badan kena check kan. Bau ke tidak, bau tengik ke tidak kan. Mulut ni berbau ke tidak. Ya Allah, JM antara orang yang suka makan petai tau. Suka sangat petai. Jering. Lagi-lagi yang lain tu tak sukalah. JM suka petai je. Tahu tak? Ya Allah, lagi-lagi kalau sambal udang, sambal sotong petai. Ya Allah, lapar ni kan. Alhamdulillah ya Allah, JM suka sangat. Tapi disebabkan setiap hari bekerja, kita nak jumpa orang setiap hari. Ya Allah, tutup mata, tutup nafsu tau. Nafsu ni kena kawal tau. Sebab apa? Sebab bila kita nak jumpa dengan orang kan, bila kita nak jumpa dengan orang, ya Allah, kita kena jaga ni daripada segi bau mulut apa semua kan, supaya jangan bau apa? Supaya jangan bau petai. Tapi bila masa tu tak ada appointment, memanglah kalau ada lauk sambal petai, sambal apa yang ada petai tu, ya Allah, JM lah yang makan dulu. Hari ni kita cerita pasal sambal petai, sambal udang petai. Aku tak tahulah, korang carilah nanti sambal udang petai kan. So kalau dulu memang macam tu lah Lepas tu pula bawa kereta kan. Bawa kereta ni kereta manual, korang tahu. Bawa kereta ni kereta manual. Masa tu kereta Daihatsu, bukan yang Aura ke apa nama Aura apalah, tak ingat lah. Tapi Daihatsu yang 4 pintu yang kecil je tu. Yang manual tu. Kau bayangkan bawa manual ni dengan perut besar masa tu, mengandung anak ketiga. Ya Allah, steering pun kena kat perut. Sebab JM kalau mengandung memang besar-besar.
Anak semua 3.8, 3.7 kilo. Tak ada yang 2 kilo tu, tak adanya. Memang besar-besar. JM kalau mengandung kan memang anak tu besar-besar. Jadi ya Allah dah macam penguin dah rasanya kan. Okey, so jumpa. Dah habis, dah beranak pula kan. Dah beranak ni. 36 hari tak sampai 40 hari dah keluar dah. Dah set appointment. Macam itulah. Bila kita membina semangat diri, bila kita nampak matlamat kita, bila kita tahu nak capai impian kita, kita akan sentiasa berenergetik, sentiasa bersemangat. Tapi kalau hari ni anda buat bisnes tapi tak ada hala tuju, tak ada matlamat, tak ada target, tak ada impian, anda tak jelas dekat situ. Sebenarnya apa yang anda nak capai, anda tak jelas. Sebab tu pertama sekali bila nak buat bisnes, kena tahu apa tujuan dia, apa niat dia, apa yang nak dicapai, tu kena ada. Apa targetnya, tu kena ada. Sebab sia-sia kalau anda nak buat bisnes tapi tak ada hala tuju. Macam kita hari ni lah, kita nak keluar bawa kereta, mestilah kita kena tahu hala tuju kita kat mana, destinasi kita kat mana yang kita nak pergi. Tapi kalau hari ni kita bawa kereta tapi kita tak tahu hala tujunya kat mana, apa akan berlaku kepada anda? Anda akan merewang macam tu je, berpusing. Sebab tak ada hala tuju, tak ada target dalam hidup kan. Jadi macam itulah. So bila dulu nak jumpa dengan orang ni, kena apa tahu? Yelah, dah tentu nak isi minyak kan. Takkan nak letak air kot dalam kereta kita kan. Nak isi minyak lagi. Dah isi minyak sampai kat kedai makan, Allahu Akbar kan. Nak kena juga belanja ataupun belanja sekurang-kurangnya air lah kan. Teh ais ke, TO ais ke untuk kita punya klien. Takkanlah kita tak bagi klien kita minum. Kat situ duit juga. Ya Allah, berbanding dengan sekarang ni senang sangat niaga. Senang sangat lah orang buat bisnes sekarang ni. Kan macam JM selalu cakap lah. Kan pakai baju kelawar je dah boleh dah niaga. Dah boleh dah buka skrin. Ataupun hari ni dekat story dekat WhatsApp story, IG story ataupun dekat Facebook story, anda dah boleh buat iklan dah. Dulu tak ada macam tu. Dulu tak ada. Dulu memang kena jumpa ni, kena bawa ni. Kena bawa sampel. Kena bawa sampel. Hari ni kalau kau jual penapis air, contohlah. Pertama, kat rumah mesti ada penapis air. Kedua, sampel mesti ada nak tunjuk dekat customer ni. Sampel demo, untuk buat demo. Ketiga, mesti nak ada penapis air yang betul, yang belum buka punya, yang memang baru punya. Supaya nanti bila jumpa klien, bila dah buat demo, dia kata okey, terus dia boleh buka yang baru. Nampak tak kat situ? Ya Allah, dulu susah tapi sekarang Allahu Akbar, kan senang sangat. Itu pun kadang-kadang ya Allah susah. Ada ramai yang maksudnya yang kata bisnes ni susah lah, tak ada orang nak belilah, tak ada orang apalah, itulah. Ya Allah, macam-macam kan alasan-alasan. Tapi kalau korang melalui zaman JM dulu, Allah Akbar, tak tahulah. Sebab tu pengalaman itu memberi level kematangan kepada diri kita. Pengalaman itu memberi level kematangan, kesabaran, level perasaan kepada kita, level sakit, level terluka, level dikeji, semua ada. Level ketahanan diri, semua ada. Tapi jika anda tak melalui proses-proses itu kan, anda memang tak rasa. Sebab tu anda perlu jalani anda perlu jalani proses itu. Jumpa orang tak nak, tak apa. Jumpa lagi orang tak nak, tak apa. Jumpa lagi orang tak nak, tak apa. Nanti anda akan jumpa orang nak. Macam tu. Mula-mula jumpa orang tergagap-gagap nak cakap, yelah, itulah, garam ni untuk apa? Alah, garam ni untuk mandi. Lepas tu mandi kan anda rasa macam, entahlah, best sangat. Macam tu. Betul, mula-mula memang macam tu. Tapi bila anda selalu practice, jumpa orang cakap, anda dah terbiasa dah benda tu. Anda dah terbiasa dah. Sebab tu anda akan lalui proses. Contohlah, bila anda jumpa orang pertama, dia tanya soalannya yang anda tak boleh nak jawab. Okey, tak apa. Bila nanti anda rujuk kepada siapa ketua kita, siapa ketua anda rujuk. Macam ni kalau orang tanya
macam ni nak jawab macam mana? Okey, anda dah dapat satu jawapan. Anda dah boleh jawab satu jawapan. Lepas tu anda jumpa orang kedua. Bila jumpa orang kedua tanya benda yang sama. Satu, anda dah boleh jawab. Lepas tu dia tanya lagi ada soalan lain yang anda tak boleh jawab. Bila balik je daripada jumpa klien, anda refer kepada ketua anda. Ketua anda pun cakap, okey, nanti lepas ni kalau ada orang macam ni, okey, jawab dia macam ni. So, itulah proses. Tapi bila benda tu anda tak buat selalu, anda tak melalui, memang tak boleh. Memang anda takkan jumpa, anda takkan dapat proses. Bila anda tak lalui proses tu, anda takkan dapat jawapan. Takkan dapat jawapan. Jadi itulah bagi JM lah kan, ramai orang yang nak buat bisnes, tapi nak buat bisnes hanya nak tumpu kepada retail sahaja. Maksudnya menjual saja. Jika nak tumpu kepada retail sahaja boleh, tapi dalam bisnes package tau. Menjual kena tahu, nak jual secara direct kena tahu, ini JM selitkan tau. JM belum sampai lagi ke tajuk buat baik kepada ibu bapa ni, belum sampai ke tajuk tu, Jadi bila macam tu, apa tadi? Dah lupa lah pula. Ada gangguan. Okey. So jadi bila kat situ kan, JM itulah kan, dalam bisnes ni kena ada package yang tu. Package pandai menjual, package jual direct, semua kita kena tahu kat situ. Lepas tu package macam mana nak ajak orang join bisnes kita pun kena ada. Tak boleh kita tak boleh, maksudnya dalam perniagaan kita tak boleh untuk kecualikan alah tak payahlah nak jumpa orang kan. Boleh tak buat bisnes? Saya suka buat bisnes JM, tapi saya tak nak jumpa orang. Macam mana tu? Habis tu kau nak jual dengan siapa? Dengan kucing, dengan kuda, dengan ayam, dengan itik? Tak boleh. Ada orang. Saya nak buat bisnes JM, tapi saya tak nak jumpa orang. Saya tak naklah jumpa orang ni, saya tak nak. Saya nak buat yang simple, yang santai-santai aja. Tak boleh. Kena jumpa. Kena jumpa. Lagi sekarang ni memanglah tak boleh jumpa, tapi kena juga explain, walaupun dekat media walaupun dekat Facebook, dekat online ataupun call, kena explain. Kena bercakap dengan orang. Sebab tu kena ada ilmu ni. Kena ada ilmu. Tak boleh. Itu package. Untuk berniaga itulah package. Kena tahu menjual, kena tahu menjual direct, kena tahu kena berjumpa dengan orang. Lepas tu dah jumpa dengan orang, dah jumpa dengan orang, mana yang nak bisnes dengan kita kena tunjukkan cara bagaimana nak jadi ketua yang bagus, macam mana nak manage team pun kena tu, ada kat situ. So bisnes ni bukan mudah. Bisnes bukan mudah. Bisnes adalah melalui banyak proses, kena banyak lalui proses. Jadi anda kena buat. Jumpa orang tak nak, tak apa. Jumpa lagi orang tak nak, tak apa. Jumpa lagi orang tak nak. Tapi percayalah, Allah tak zalim. Allah nampak kita berusaha kan. So bila jumpa orang lagi, jumpa orang nak. Ya Allah, itulah satu kejayaan untuk kita. Tapi kegagalan itu bagus untuk kita, sebab melalui kegagalan itulah kita dapat melonjak lebih tinggi. Sebab apa? Sebab adanya gagal itulah kan kita tahu kesilapan kita, lepas tu kita perbaiki. Okey. So itulah Jadi JM hari ini berpengalaman dalam dunia perniagaan 18 tahun dalam dunia perniagaan. Tapi seperti JM selalu katakan, walaupun 18 tahun dalam dunia perniagaan, bukan tiket untuk JM rasa JM ni hebat, bukan tiket JM rasa ilmu dah banyak, bukan tiket untuk JM rasa aku cakap semua betul ni. Bukan, tidak. JM masih lagi belajar dan terus belajar, masih lagi perbaiki diri dan terus memperbaiki diri. JM belajar untuk bagaimana nak jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri, itu yang penting sangat. Jujur pada diri sendiri. Okey. Orang lain
Orang lain ialah walaupun kita sembunyi macam mana sekalipun, tapi kita tak boleh sembunyi tentang kejujuran dan amanah kita pada diri kita sendiri. Ya Allah, itu sangat-sangat penting. Selalu JM tegaskan pasal jujur dan amanah pada diri sendiri. Okey, yang tu. So, berbalik kita kepada buat baik kepada ibu bapa. Allahu Akbar. Nak cakap macam mana ya JM kalau cakap bab ibu bapa ni memang tak tahulah. Tak tahu nak cakap macam mana JM mak ayah susah tau. JM mak ayah susah. JM ada adik-beradik 14 orang adik-beradik. Bapa nak besarkan 14 orang anak, besarkan 14 orang anak dengan hanya jual belacan. Kampung JM dekat dengan pantai, dekat dengan laut. Yang mana JM kadang-kadang JM dulu selalulah ikut bapa JM untuk nak pergi jala udang. Jala udang belacan ni bukan udang yang besar-besar yang kita makan tu. Udangnya halus sangat. Jala udang adalah dia punya apa, pukat dia kan. Pukat dia nanti JM bila bapak tolak tu dia manual je. Bila bapak tolak tu kan dekat air kan, kadang-kadang air tu sampai kat sini tau. Sampai nampak kepala je. Tolak macam tu JM kat belakang. Dekat belakang sebab dia pukat tu dia ada ekor belakang kan. Macam kalajengking kan dia macam ada ekor kat belakang tu. Maksudnya nanti udang tu akan masuk dekat jaring halus dekat belakang, dekat ekor tu. JM akan duduk kat belakang lah. Duduk dekat belakang, berenang. Tak pandai berenang pun. Sampai sekarang pun tak pandai berenang lah. Dengan guna kaki je lah gitu kan. So memang hitam lah dulu kalau ikut hari-hari pergi laut kan. Hari-hari pergi laut. So JM dengan bapak susah sebenarnya. Susah lah. Tak tahulah you all pernah ke tidak pakai kasut masa sekolah dulu, pakai kasut getah. JM tak tahulah. JM merasa lagi pergi sekolah pakai kasut getah. JM merasa lagi balik sekolah tak ada lauk, telur tak ada, semua tak ada lauk, cuma ada nasi je. Apa yang JM makan, anda tahu tak? Bekas minyak yang kita goreng ikan, yang kita goreng tempe, bekas minyak tu kan, minyak tu bila kita simpan kan ada keladak bawah tu kan, ada serdak di bawah tu, minyak atas dia akan yang sisa-sisa tu kat bawah tu kan, itulah buat makan. Allahu Akbar. Sampai ke tahap tu susahnya ketika itu JM ingat lagi. JM ingat lagi ketika itu. Masa tu JM tahun 80 lebih lah. Kami masih susah lagi. Kami masih susah lagi. So jadi sebab tu JM, ya Allah, bila cakap susah ni kan, JM tak boleh lah. Kau susah, kau tahu kau susah, tapi kau tak sungguh nak buat. Kau tidak sungguh untuk melakukan. Kau tahu kau susah, tapi kenapa kau tak bersungguh nak ubah hidup. JM selalu JM kadang-kadang tak puas hati lah dengan orang yang dekat luar susah mengeluh dengan kesusahan, tapi tidak bersungguh untuk melakukan. JM pun susah juga tau. JM pun susah. Jadi itulah so kita kena selalulah kena bersungguhlah melakukan. Jadi bila dengan keadaan mak ayah macam tu kan, takkan kita nak keadaan kita macam tu juga. Bila kita besar, takkan kita nak bagi anak kita makan dengan yang macam tu tadi, serdak minyak tadi tu, kita bagi anak kita makan. Takkan kita nak macam tu. Takkan kita nak bagi anak kita sekolah pakai kasut getah lagi. Come on lah kan. Jangan macam tu. Jadi kita kena ubah diri kita. Kita jangan hanya kata dah nasib aku, dah Allah tentukan macam tu, dah keluarga aku macam ni, Allah dah tentukan macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Boleh diubah. Boleh diubah. Kita yang kena ubah nasib kita. Kita yang kena ubah nasib kita sendiri. So jadi berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang mana bila JM besar dan JM buat bisnes. JM buat bisnes sendiri ketika itu. Masa tu dah kahwin lah JM buat bisnes. Susah lah JM ni sebab ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada,
kita tak pandai nak jaga, nak urus kewangan kita, nak urus keluar masuk duit, nak urus dapat untung. Maksudnya dapat duit hari ni, duit itulah untuk modal, duit itulah untuk belanja rumah, duit itulah untuk belanja berpoya-poya, buat duit itu duit. Maksudnya dalam bakul yang sama kan. Jadi bila keadaan yang macam tu, JM ada masalah dengan keuangan, dalam buat bisnes ni ada masalah dengan keuangan. JM jarang minta duit dengan bapak JM, jarang minta duit dengan bapak JM sebab bapak JM ni kedekut, dia kedekut. Tapi JM banyak kali lah minta duit dengan mak, banyak kali minta duit dengan mak. Kadang-kadang tu JM teringat lah, JM sangat-sangat teringat yang mana JM bawa dia semata-mata nak keluarkan duit tabung haji je. Duit tabung haji dekat mak ada RM200, itu yang JM nak keluarkan. Bawa mak sebab nama-nama mak kan, Allah Akbar. Ketika itu JM tak tahu nak cakap macam mana. Ini cakap betul. Ini the real story yang JM jarang-jarang kongsikan. JM pernah bawa mak semata-mata nak keluarkan duit RM200 terpaksa bawa mak, minta duit mak. Mak kata mak tak ada duit, tapi dalam bank mak ada duit, ada 200, nak keluarkan 200. JM bawa. So tak cukup dengan tu, bulan depan sebab bisnes tak betul, cara bisnes tak betul, cara bisnes tak betul, mungkin niatnya ketika itu pun tak betul kan, sebab tak ada ilmu kan. Jadi pinjam lagi barang kemas mak, pinjam lagi barang kemas mak. Ya Allah, dah barang kemas mak pinjam gadai ni, dah gadai tak boleh nak ambil. Bila tak boleh nak ambil, lebur macam tu aja. Bila nak raya mestilah mak tanya kan, mana barang mak. Tak berani, kadang-kadang tak berani nak balik. Sebab tak berani balik tu sebab apa? Sebab nanti mak tanya ni, mana barang dia, mana barang kemas dia, mana barang kemas dia. Tak berani balik ni, tak berani balik. Tapi pada tahun 2014 ketika JM diuji dengan kejatuhan bisnes, semangatnya hilang, keyakinan diri hilang, murung, anxiety, duduk kat rumah, banyak hutang. Allahu Akbar. Siapa yang menyedarkan JM? Yang menyedarkan JM adalah ketika itu mate JM, pembantu rumah lah. Masa tu dia belum balik lagi. Sebelum dia balik ke Medan, dia lama lah dengan JM, 11 tahun dia bersama dengan JM. Dia lama lah dengan JM. Tahu tak dia cakap apa? Dia kata, Dek, dia panggil JM adik kan. Mate ni, mate yang JM tak anggap dia sebagai mate. JM memang tak anggaplah mate JM ni sebagai pembantu rumah, tak. JM anggap sebagai family JM. So ketika itu dia kata apa? Dia kata, Dek, dia kata yelah kan, sebab dia tahu, dia nampak saya susah buat bisnes tak jadi. Dia cakap apa, Dek? Dia kata, apa kata kalau adik minta maaf dengan mak? Dia kata kan, sebab Dek, dia kata kadang-kadang saya dengar lah, dia cakap macam tu. Saya dengar lah orang cakap-cakap, mungkin adik-beradik cakap lah, adik-beradik JM cakap. Saya dengar lah yang mana adik ambil barang kemas mak kan, mak macam tak reda, mak macam marah, mak macam kecil hati kan. Cubalah, dia kata, cubalah. Mungkin Allah nak duga adik ni kan. Cubalah adik macam rendahkan diri, rendahkan ego, buang malu tu kan. Jumpa mak minta maaf. Dia kata macam tu. Bayangkan seorang pembantu rumah boleh menasihatkan majikannya, tapi JM ambil. Walaupun dia pembantu rumah. Sebab tu hari ni sahabat-sahabat semua, kita jangan angkuh dengan, kita jangan ego, kita jangan angkuh, kita jangan sombong. Kalau rasa dia mate kita tak layak ke untuk mendengar nasihat dia? Tak, kita ambil. JM ambil tau. JM ambil kata-kata dia. JM ambil kata-kata dia. JM kata, oh, itu membuatkan JM tersedar yang kata JM ni salah. Mungkin itulah rezeki JM sangkut-sangkut. Disebabkan itulah rezeki JM ni macam susah sangat. Sebabnya JM tak baik dengan mak. JM tak baik dengan mak JM. JM tak baik dengan mak JM. JM ambil tau apa yang mate sarankan ni, mate cadangkan ni. Baik adik pergi jumpa mak. Tak apa, adik cakaplah dengan mak, adik minta maaf. Adik minta maaf, doakan semoga adik dapat ambil balik emas-emas mak tu, macam tu. Betul. Tahun 2014 ketika saya diuji,
Ya, ketika saya diuji ketika itu, saya ambil yang tu. Saya ingat mate saya cakap tu, saya ambil yang tu, saya jumpa mak ni. Saya kata, mak, aku minta maaf mak, aku minta maaf banyak-banyak mak, sebabnya aku ambil emas mak, aku gadaikan, lepas tu aku tak boleh dah ambil balik, bisnes aku teruk dah ni mak, aku memang tak ada duit pun. Masa tu memang rendahkan diri, hilang malu ni, jumpa dengan mak, Lepas tu bila mak cakap, mak cakap apa, macam mak pun macam lega lah, lega bila dia tahu kita dalam kesusahan, dalam musibah. Bila dia tahu kan, dia kata tak apa dia kata kan, nanti bila ada duit nanti engkau ambil lah, itu je barang yang mak ada. Sebab orang tua-tua dulu dia tak ada macam mak JM, tak ada tanah berekar-ekar tu, tak ada. Sebab kami orang miskin, kami orang tak ada. Kami orang tak ada, kami tak ada tanah yang berekar-ekar, kami tak ada kebun yang banyak, kami tak ada. Kami ada setengah ekar tu pun kami duduk pun dekat-dekat. Setengah ekar tu pun kami duduk pun macam ada adik-beradik yang nak duduk dekat-dekat tu pun kami duduk. Kami buatlah rumah dekat-dekat macam tu, So harta yang mak ada ketika itu adalah rantai dia, cincin dia, gelang dia, itu adalah harta dia. Harta mak ketika itu, So bila dia kata tak apalah dek, nanti bila ada duit, adik ambil lah kan. Tapi ya Allah, korang bayangkan frustration JM ketika itu. Sebab dah dilelong dah, tak boleh nak ambil, tak boleh nak bayar. Bila kita hantar ke gadai, pajak gadai Arahnu, bila kita tak dapat nak ambil, dia akan lelong kan, dia akan lelong barang kita, So ya Allah, masa tu tak tahu nak cakap apa dekat mak kan. Ya Allah, JM banyaklah berdoa dengan Allah. Ya Allah, bagilah jalan supaya JM kuat, semangat, JM bangkit untuk yelah, bantu diri JM, bantu family, especially mak ayah ni. Mak ayah ketika itu dah uzur dah. Umur pun dah dekat 80, dekat 70 lebih lah, macam dekat 80 masa tu kan. Ya Allah, teruknya lah kita JM sebagai anak kan, asyik daripada dulu nak menyusahkan mak ayah, dan mak ayah susah, kita dah besar pun masih lagi nak susahkan mak ayah. Ya Allah, ketika itu kan JM tak tahu nak buat apa. Masa tu lah JM tekad, JM tekad, bila JM buat bisnes bersungguh-sungguh, ketika itu JM macam mana JM nak ambil hati mak ni. Sebab mak ni dia kadang-kadang hati dia kecil ni dengan kita, dia tak cakap pun dengan kita. Dia tak cakap pun, dia pendam sendiri. Mak dia macam tu, mak ke bapak ke dia macam tu. Dia tak pandai nak minta-minta dengan kita. Ada kita bagi, dia ambil. Dia tak bagi, kita tak bagi, dia tak minta. Mak ayah macam tu, mak ayah macam tu, Jadi tapi kita kena selami hati mak ayah kita, selami hati mak ayah kita. So jadi kat situ, bila kat situ kan JM mulalah ambil hati mak kan, selalu balik tengok mak. Walaupun ketika itu tak ada apa-apa, hanya bawa doa, ya Allah, bawa doa supaya sampai setiap hari jumpa mak kan, minta doa mak. Okay, so dah ada. So jadi masa tu lah, masa tu JM, walaupun JM tak ada apa-apa balik rumah ni kan, balik kampung dengan tak ada bawa apa-apa, duit pun tak ada apa semua kan. Apa yang JM minta adalah doa mak. Doakan aku, tahu mak, mak doakan aku sihat, lepas tu aku banyak duit mak, bisnes bagus mak. Mak doakan, tahu mak. Mak biasa mak akan cakap apa? Ya, mak dah doa. Mak memang selalu doakan anak-anak mak. Memang orang tua akan cakap macam tu. Tapi you all, apa yang JM minta ketika itu, JM kata, mak sebut nama aku, tahu mak. Mak sebut nama aku mak. Mak doa tu, mak sebut nama aku. Macam tu, nama tu, mak sebut nama aku mak. Mak sebut nama aku, biar mak aku biar aku banyak duit mak, bisnes aku maju, aku jadi jutawan, aku boleh bantu, aku nak bantu adik-beradik lain apa semua. Itulah janji JM dengan diri sendiri. Ya Allah, alhamdulillah bila mak kita redha, mak kita dah tak ada dah sakit-sakit hati, ataupun mak kita dah tak ada dah rasa hati dengan kita. Allahu Akbar, lancar kita punya rezeki.
lancar kita punya rezeki. InsyaAllah ya, lancar kita punya rezeki. Bila kat situ JM selalu balik, urut-urut dia, urut-urut mak lah, urut-urut walaupun dia tak minta, sambil-sambil borak tu lah kita urut kaki dia, urut-urut sambil-sambil sembang. JM selalu kalau balik kampung sebab JM dekat, jadi macam JM balik hari tau. JM balik hari daripada 1 jam je, daripada Bangi ke Banting lebih kurang 1 jam. Nanti JM bolehlah sempatlah tidur sekejap, tidur macam tidur waktu tengah hari tu kan, sambil kita gosok-gosok minyak dekat dekat kaki mak ataupun tangan mak, badan mak kan, sambil-sambil sembang. Sambil-sambil tu JM kadang-kadang terlelap sekejap sebelum nak balik Bangi. Walaupun tak ada apa-apa, masa tu memang ketika itu tak ada apa-apa, tak ada apa-apa tau. Tapi JM cuba nak dia redha JM, selalu JM nak dia doakan JM, sebab tu JM balik. JM balik kan, JM ambil hati dia, JM cuba dapatkan hati dia balik untuk dia redha dengan JM. Dan ketika itu alhamdulillah ya, bisnes JM aura rezeki masa ketika itu aura rezeki, ya Allah. 6 bulan pertama JM buat aura rezeki hanya menjual produk garam, hanya menjual satu produk sahaja melebihi 1 juta. Allahu Akbar. Ketika itu setahun, pada tahun 2015, 2016 JM collect ketika itu berjuta-juta dalam bank, juta-jutaan ringgit. Allahu Akbar. So kat situlah JM mula balik rumah bagi mak duit. Setiap kali balik mesti JM akan bagi duit mak. Mesti JM akan bagi duit mak. JM bolehlah ada duit, boleh bagi mak duit banyak. Ketika itu tak ada duit. Ketika itu JM balik rumah mak, masa tu JM tak ada buat bisnes lagi. Ketika tu JM dalam kejatuhan bisnes, tak ada duit. Tapi apa yang JM minta? JM balik juga minta apa? Minta restu mak, minta doa mak, doa mak, doa mak, doa. Doa. Dalam masa yang sama kita usahalah. Kita usaha. So dekat situ alhamdulillah aura rezeki ketika itu tahun 2015, ya Allah, jutaan ringgit JM dapat. Kat situlah JM mula beli barang kemas mak balik. First JM beli tu lebih kurang 25,000 JM beli. Masa tu 25,000 tu dah dapat besar tau. 7 tahun yang lepas tu 25,000 dah dapat banyak dah. Sebab dulu emas kan murah sikit kan daripada sekarang kan. So JM belilah yang besar, rantai dia besar, JM belilah gelang dia besar. Lepas tu nanti 2 bulan lagi beli lagi rantai yang lagi besar, yang lagi panjang, gelang yang lagi besar. Sampaikan kakak JM ni kata, "Dek, udah pula dek. Kau tahu tak, bila mak ni dek, kau belikan lagi. Ada tiga dia pakai kat leher dia dek. Takut dek. Dah lah dia dekat rumah berdua je dengan bapak." Macam tu tau. Sampaikan adik-beradik ni macam tak bagilah JM beli lagi. Sebab bagi JM itulah yang mak suka. Itulah yang mak suka. Macam bapak JM pula, JM bagi dia duit. JM pernahlah juga belikan motor dia. Dah 2 kalilah JM belikan motor dia. Dia tak pandai naik kereta. Bapak JM kalau dia pandai, JM dah belikan dah kereta. Dia pandai naik motor je. So JM dah belikan motor dia. JM ingat lagi, mungkin ada di antara anda yang pernah dengar kisah ni, yang mana mak ayah ni bila kita tanya dia, waalaikumsalam TikTok, waalaikumsalam IG, waalaikumsalam semua yang dekat Facebook, mak ayah ni bila kita tanya, mak nak apa mak? Mak nak apa? Kita belikan. Mak teringin apa? Mak ayah ni dia takkan cakap, mak teringin nak ni. JM tak tahulah mak ayah korang, tapi kebanyakanlah mak ayah ni dia takkan cakap pun. Dia nak apa, dia teringin apa, dia tak apalah. Cukup je lah kan. Dia akan macam tu. Mak ayah dia macam tu. Tapi bila dia ada duit, ini kita cakap, tak payah, tak usah kita cakap mak ayah kita. Kita tengok pada diri kita bila kita ada duit. Bila kita ada duit, kita suka kan kita nak beli apa? Kita nak makan apa, betul tak? Sama lah juga dengan mak ayah kita. Mak ayah kita pun manusia biasa juga macam kita. Ada kehendak dan ada keinginan. Ada kehendak dan ada keinginan. Jadi, bagi je lah duit. Bagi je duit. Bagi duit. Sebab apa? Sebab
Sebab dengan duit nanti dia sukalah nak buat apa. So JM pesan dekat mak ayah JM ni, mak, duit mak tak payah nak simpan-simpan kat bank. Tak payah nak simpan-simpan untuk hari tua, tak payah mak. Aku bagi duit ni mak, mak suka hati nak beli apa. Mak teringin nak beli apa, mak beli. Mak teringin nak makan apa, mak beli. Mak teringin nak sedekah kat mana, kat siapa, kat anak-anak, kat cucu-cucu, suka hati. Itu duit mak. Tapi mak jangan simpan. Mak jangan simpan duit mak. Tak payah simpan dekat bank. Tak payah simpan mak. Mak nak apa je mak boleh beli. Mak teringin mak boleh beli. Ketika itu apa yang bapak JM suka? Apa yang bapak JM beli? Teringin beli. Masa tu JM balik. Bila JM balik, masa tu dah ada aura rezeki lah. Bila JM balik, JM tengok dekat dapur ada parut kelapa. Ini kisah parut kelapa yang pernah JM ceritakan, yang pernah JM cuba kongsikan kepada anda semua. Parut kelapa. Kalau dulu parut kelapa ni, kalau dulu JM akan bawa kelapa daripada rumah dan tumpang dekat rumah makcik untuk parut kelapa. Parut kelapa yang 4 segi tu, okey, parut kelapa yang 4 segi tu yang kita boleh masukkan kelapa ngeng macam tu kan. So kami tak ada dulu tu, susah. Kami orang susah tak ada. Kami parut pun guna parut biasa. Kalau kami malas, kami akan pergi rumah makcik, kami pinjam parut dia. Bayarlah 20 sen ke macam tu kan, untuk bayar duit karen dia lah, kononnya macam tu kan. So bila JM balik ketika itu, JM tengok kat dapur ada warna hijau parut kelapa. Warna hijau, warna hijau muda macam tu. JM tanya, "Pak, ini parut kelapa siapa ni, Pak?" JM tanya lah. Lepas tu dia senyum-senyum. Dia senyum-senyum lah. Dia kata, bapak beli. Dia kata, bapak teringin. Dia kata, Allahu Akbar. Ketika itu, ya Allah, luluhnya jantung, luluhnya hati JM kan. Usia dia yang umur dia 70 lebih dekat 80 baru merasa parut kelapa kan. Sedangkan orang lain dah merasa zaman kecil-kecil lagi kan. Bapa orang lain dah merasa zaman kecil-kecil lagi kan. Tapi Bapa JM ketika itu umur dekat 80 tahun baru merasa nak beli apa? Nak beli parut kelapa. Parut kelapa kan. Teruknya lah kan. Teruknya lah kita anak kan. Sepatutnya dalam usia dia yang masih sihat, dalam usia dia yang masih gagah, dalam usia dia yang masih yang boleh pergi ke sana ke sini, masa sepatutnya kita ni sebagai anak bersungguh bersungguh untuk bawa dia. Bersungguh untuk bawa dia, tapi teruk kan ketika itu JM. Alhamdulillah Alhamdulillah dapat JM dapat JM sangat-sangat berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah sebab izinkan JM bagi peluang dekat JM untuk memberi rasa kebahagiaan kepada mak ayah JM. Mereka tak pernah pegang duit yang banyak. Mereka tak pernah pegang duit yang banyak. Mereka tak pernah pegang duit yang banyak Sebab tu JM setiap kali balik JM bagi duit sampai kadang-kadang bila dia balik kan, bila JM balik dia tunjuklah duit dia ada banyak ni, tebal. Dia kata ni, duit yang kau bagilah ni. Dia kata, duit yang kau bagilah ni. Dia kata kan, tak payah mak tak payah simpan. Mak tak payah simpan, mak nak beli apa mak beli. So bapak JM teringin nak beli aircon Masa tu mak sakit tau. Mak sakit lah kulit dia kata-kata tak boleh berpeluh. Bapak belikan aircon, bapak pasangkan beli aircon untuk mak. Sebab tu bila mereka ada duit mereka suka nak beli apa. Tapi bila kita tanya mereka tak akan jawab mereka nak apa. Mereka nak apa. Tapi alhamdulillah JM sempat bahagiakan mereka, especially mak. Dia sempat pakai barang kemas dia yang baru. Dia sempat pakai barang kemas, gelang yang besar. Dia sempat pegang duit yang banyak. Dia dapat merasa yang tu. Walaupun ketika itu dia dah uzur sangat, kaki patah, jatuh kaki patah, dia terlantar je. Tapi alhamdulillah, untuk mak JM tak sempat lah nak bawa pergi berjalan ke, nak bawa pergi umrah ke, JM tak sempat untuk mak. Tahun 2019, masa tu 10 hari ke, seminggu sebelum Ramadan mak meninggal.
Masa tu mak meninggal, Allahu Akbar. Tapi JM sangat-sangat berpuas hati sebab apa? Sebab dapat membahagiakan dia. Dapat pegangkan duit yang banyak untuk dia. Balik je JM bagi duit. Sampaikan dia kata, "Dik, kenapa kau bagi duit je? Cukup-cukup lah." "Tak apa mak, aku ada aku bagi duit. Mak tak payah simpan-simpan. Mak nak apa, mak nak makan apa, mak suka hati mak nak beli apa, mak teringin nak apa, mak beli." Macam tu So, alhamdulillah. So, bila mak tak ada, bila mak dah tak ada bapak JM. So, bapak JM tak pernah bapak JM tak pernah naik kapal terbang. Tak pernah. JM tahu mungkin ada di antara anda yang bapak pun tak pernah naik kapal terbang. Tapi JM berusaha ni. Janganlah tak apalah, tak naik kapal terbang pun tak apa. Tak, kita sebagai anak kita kena usaha sebab mak ayah kita ada keinginan dan kehendak sama macam kita. Macam mana kita rasa tengok orang lain naik kapal terbang, pergi berjalan, macam itulah mereka rasa. Mereka ada keinginan. Macam mana mak ayah orang lain boleh pergi Mekah, boleh pergi umrah, macam itulah mak ayah kita ada keinginan. Ada keinginan ketika ada keinginan. So, jadi alhamdulillah pertama kali JM bawa bapak ni, masa tu mak dah tak ada, mak meninggal. So, macam bapak dia steady dia steady walaupun umur dah 80 lebih, bapak steady. So, JM bawa pergi mana tahu? JM bawa pergi Langkawi. Naik kapal terbang. Ya Allah, seronoknya dia. Lepas tu kan, yelah orang tua kan, gayat lah, nak terkencing lah, nak pergi toilet dekat kapal terbang tu, tak tahu, tak pandai. Ya Allah, ketika itu JM rasa macam, ya Allah, aku tak tahu nak cakap apa kan. Memang bahagia sangat lah. JM bahagia sangat. Walaupun pergi Langkawi tu hanya 1 jam je sampai, tapi JM dapat lah. Dapat. Cuma sebelum MCO hari tu dia memang cakap Terengganu tu best tak, dia kata. Bapak macam teringin nak pergi Terengganu, tapi bila dia cakap nak teringin pergi Terengganu tu, lepas tu MCO yang pertama dulu, yang bulan 3 tu kan, bulan 3, so JM tak dapat nak bawa. Sepatutnya JM nak bawa dia naik kapal terbang juga pergi ke Terengganu. Dan alhamdulillah JM dapat bawa bapak mengerjakan ibadah umrah pada tahun 2019 bulan 11 bulan 10 masa tu, bulan 10 dapat. Korang bayangkan bapak JM ni tak pernah ada, mungkin dia pun tak pernah lah terfikir kan nak pergi umrah kan, dengan keadaan dia yang uzur kan. Mungkin dia tak ada pun terfikir nak pergi umrah. Tapi ya Allah, JM sangat-sangat bersyukur lah sebab JM dapat bawa bapak ni pergi umrah tau. Pergi umrah 9 jam perjalanan nak sampai ke Mekah. Yang selama ini hanya dia tengok dekat TV Mekah tu macam mana Yang selama ini dia tengok orang buat umrah tu macam mana, orang buat haji tu macam mana Ya Allah, alhamdulillah JM dapat bawa bapak ketika itu dengan adik-beradik lain, termasuk dengan jemaah Aura Rezeki yang JM sponsor, yang JM belanja yang JM belanja lebih kurang lebih dalam 19 orang masa tu pergi ke Mekah. 19 orang dibiayai sepenuhnya oleh JM, syarikat JM. Allahu Akbar. Ya Allah, ketika kita tak tahu nak cakap macam mana kan. Bapak bila bapak sampai, bapak rasa macam tak tahu bapak sampai dekat sini, selalu tengok kat TV je. Allahu Akbar kan. So itulah kan, buat baiklah kepada kedua ibu bapa kan. Kalau hari ni kita salah ke kan, kita mengguris hati dia kan, minta maaf lah dengan dia supaya kita senang perjalanan rezeki kita senang rezeki kita senang, lancar sebab dalam Quran pun sendiri sebut kat situ kan, kita kena ada banyak surah pagi. Macam pagi tadi, hari ni JM nak cerita pasal buat baik kepada ibu bapa. Pagi tadi JM memang setiap pagi JM mengaji kan, bila mengaji memang part tu lah yang JM tengok. Allahu Akbar, buat baik kepada kedua ibu bapa. Cakap, ya Allah, tajuk yang hari ni aku nak sampaikan, kau ingatkan lagi Allahu Akbar melalui apa?
Al-Quran pagi tadi So inilah sebenarnya yang JM nak kongsikan, berbuat baik kepada ibu bapa Buat baik kepada ibu bapa, buat apa pun kena sungguh-sungguh sahabat semua. Buat sungguh-sungguh sahabat semua selagi mak ayah masih ada. Lagi-lagilah sekarang ni dengan PKP kita tak boleh balik kampung. Rindu yang teramat sangat, rindu yang membuat-buat sangat kan. Lagi-lagi mak ayah kita dah tua dah kan, tinggal kat kampung yang kita tak boleh nak tengok. Allahu Akbar. Ada pula sahabat JM ni kan, yang maknya dah tua sangat, dah 80 lebih, kena pula COVID kan, kena pula COVID, meninggal. Dia pula tak boleh nak tengok, tak boleh nak pegang, tak boleh nak peluk, tak boleh nak cium. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap macam mana kan. Selagi mak ayah kita ada, santunilah mereka selagi mak ayah kita ada kan, bagilah bahagia dekat mereka Memang bukan hanya duit saja yang boleh bahagiakan mereka tapi dengan duit lah, dengan duit jugalah yang dia boleh nak beli apa pun dia boleh nak beli Jadi berusahalah sehabis baik untuk diri kita, untuk kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Jadi JM minta maaf habis sampai dekat sini hari ni. Tajuk buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Mana yang masih ada mak ayah, Allahu Akbar, anda bertuah sangat masih ada lagi mak ayah kan. Santunilah mak ayah kita bagi bahagia, bagi bahagia, bagi bahagia ya Allah. Hidup mereka hanya beberapa je lagi kan. Jadi ambillah kesempatan untuk bahagikan mereka Dan untuk kepada anda yang dah tak ada mak ayah kan, apa yang kita boleh buat adalah kita buat banyak, buat lebih, buat bersungguh. Lepas tu niatkan sedekah jariah kita ni untuk dia kat sana untuk dia kat sana. Buat dan sedekah. Apa yang kita buat ni dapat banyak ni, apa yang kita dapat banyak kita kongsikan. Kita kongsikan dan kita niatkan sedekah untuk amal kita ni, sedekah kita ni untuk mak ayah kita yang tak ada tu insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi semua. JM tak dapat nak tengok komen-komen you all insya-Allah JM akan tengok komen-komen anda semua insya-Allah, dan JM akan reply insya-Allah. Okey, jadi jumpa lagi JM insya-Allah pada hari yang sama, pada setiap hari Isnin sehingga Jumaat Sabtu Ahad tak ada. Jumpa insya-Allah Isnin depan dengan tajuk yang berbeza. Okey, jumpa lagi semua. Okey, untuk pengetahuan semua, mandi garam ni sangat-sangat bagus untuk tenteramkan emosi kita. Sangat-sangat bagus khasiat yang ada pada garam ni. Cubalah cubalah anda amalkan. Insya-Allah anda akan dapat satu, tak tahulah nak cakap, tapi yang merasa, dia sudah merasalah kebaikan. Dan sebab tu JM cakap hari ni, apa yang Allah tumbuhkan dekat bumi, apa yang Allah tumbuhkan dan turunkan kepada hamba-Nya, pasti ada manfaatnya untuk kita. Okey, jumpa lagi semua. Minta maaf banyak-banyak, ampun dan maaf. Buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada semua orang insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.